哈利路亚！奉主耶稣圣名证道， Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman 靠 Tuhan 着圣灵的帮助， oleh pertolongan Roh Kudus. 我们今天大家在神的面前，在神的圣殿里面，要来见证主耶稣在灯台中间行走。 Hari ini kita oleh pertolongan Roh Kudus kita semua bisa datang di sini untuk mendengarkan firman Tuhan berjudul Tuhan Yesus berjalan di tengah kaki Dian. 那还没有见证之前，我想问大家两个问题。 Sebelumnya saya mau bertanya satu pertanyaan dahulu. 第一个问题， Pertanyaan pertama, 主耶稣在哪里？ Tuhan Yesus ada di mana? 我们信主信了这么多年，听道理听了几十年，我们知道主耶稣在哪里吗？ Kita sudah percaya Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan berapa puluh tahun. Apakah tahu di mana Tuhan Yesus? 哦，我知道主耶稣在天上。 Saya tahu Tuhan Yesus ada di sorga. 是的，主耶稣已经升天，复活升天在天上，没错。 Benar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah naik ke sorga. 但是我在问你，主耶稣在哪里？ Tapi sekali lagi saya tanya, Tuhan Yesus ada di mana? 知道吗？ Tahu nggak? 那第二个问题， Pertanyaan yang kedua, 主耶稣在哪里？在那边，他在做什么呢？ Tuhan Yesus ada di mana? Dia kerjakan apa? 哦，这两个问题呢，都是我们信仰中必须要清楚知道的事。 Dan dua pertanyaan ini adalah pertanyaan yang penting buat kita dalam percaya kepada 第一， Tuhan. 耶稣在哪里？ Yang pertama, Yesus ada di mana? 第二，耶稣在哪里，在做什么？ Kedua, Yesus di sana mengerjakan apa? 其实主耶稣自己有给我们答案， Sesungguhnya Tuhan Yesus sudah memberikan jawaban 他 atas 亲自的 pertanyaan 回 itu. 答这两个答案。 Dia sudah menjawab dua 来，我 pertanyaan 们来 itu. 看耶稣在哪里， Kita sekarang cari tahu Yesus ada di mana. 请看启示录的第一章。 Kita buka kitab Wahyu pasal 1. 启示录第一章，我们读12节到16节。 Kitab Wahyu pasal 1 dari ayat 12 hingga ayat 请 16. 注意哦，在这13节里面就有他的答案。耶稣在哪里，那就是答案。 Di sini di antara ayat-ayat ini ada pertanyaan, ada jawaban di mana Tuhan Yesus itu. 12节， atau 16. 是 Wahyu pasal 1 ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki Dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang 主耶稣到底在哪里呢？ Jadi di manakah Tuhan Yesus? 这里13节告诉我们，耶稣就在灯台中间，在灯台的中间。 Di ayat 13 jawabannya adalah di tengah-tengah kaki Dian. 这是主耶稣哈，这是对我们真耶稣教会非常重要的启示。 Ini adalah wahyu yang sangat penting buat gereja Yesus Sejati. 那看见吗？耶稣在灯台中间与约翰说话。 Dan di sini dikatakan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kaki Dian dan 跟约翰讲话， berbicara dengan Yohanes. 约翰不知道谁在跟他讲话，他不知道呀， Yohanes tidak tahu siapa yang 到 berbicara 底 pada 谁在 dia. 跟我讲话呀？ Siapa yang berbicara 所以 sama 12节 saya. 说，他转过身来要看谁跟他讲话。 Karena itu di ayat 12 Yohanes berpaling untuk melihat siapa yang 结 berbicara 果他看到什 padanya. 么？ Lalu apa yang dia lihat? 他看到两件事。 Dia lihat 2 hal. 第一，他看到7个金灯台； Pertama dia melihat 7 kaki Dian. 第二件事， Yang kedua 他看到主耶稣就在灯台中间跟他说话。 dia melihat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kaki Dian itu berbicara kepada dia. 这个是个非常重要的启示来的。 Ini adalah wahyu yang sangat 今 penting. 天耶稣在哪里跟我们说话？ Hari ini Tuhan Yesus berbicara dengan 主耶稣 kita 在 di 灯 mana? 台中间跟我们说话， Tuhan Yesus berbicara dengan kita di tengah-tengah kaki 不 Dia. 是在这个世界跟我们说话， Bukan di 世界不是在世界跟我们 bukan 说 di 话， dunia, bukan di dunia. 也不是在外教会那边跟我们说话。 Juga bukan di gereja-gereja lain. 所以我一直强调，这个是重要的启示。 Karena itu ini penting sekali wahyu ini. 那看到呢，约翰看到主耶稣这形象呢，是非常荣耀的耶稣。
Dan Yohanes melihat rupa Yesus ini adalah rupa yang sangat mulia. 这里说，我看他的衣服， Di sini kita lihat pajubahnya, 你看他的腰带， ikat 你 pinggangnya, 看他的头发， rambutnya, 你看他的眼睛， matanya, 你看他的脚， kakinya, 你看他讲话的声音像什么？ dan suaranya bagai apa. 还有你看他的右手拿做什么东西？ Dengan tangan kanannya memegang 还有 apa, 你看他的口会出什么东西？ dan mulutnya keluar 还 apa, 有你看他的面貌是怎么样的？好像烈日的阳光这样。 dan wajahnya bersinar seperti matahari 这 yang terik. 整个都是在告诉我们，都在启示我们，这是荣耀的基督，荣耀圣洁的耶稣。 Semuanya ini menjelaskan bahwa Kristus adalah yang mulia dan yang kudus. 主耶稣就在教会里面， Tuhan Yesus ada di dalam 是 gereja 这样的荣耀，是这样的圣洁。 yang sangat kudus dan sangat mulia. 所以我们到教会来的时候，要带着个敬畏神的心，要个谦卑敬畏的心来到主的面前。 Karena itu kita datang ke gereja ini, bawalah hati yang suci, bawalah hati yang 因 beribadah. 为他不再是那个拿撒勒的耶稣，但那个木匠的儿子不再是 Karena 这 dia 样。 bukan lagi orang Nazaret, bukan lagi anak tukang kayu. 这是非常的荣耀的神来的呀！ Ini adalah Allah yang sangat mulia. 他就在灯台中间，看到吗？ Dia ada di tengah-tengah kaki dia. 那现在灯台到底是指什么呢？灯台是指什么呢？ Lalu kaki Dian itu apa? 啊，主耶稣自己有回答， Tuhan Yesus juga menjawabnya. 请看20节 Ayat 20, 啊，启示录1章20节。 Wahyu pasal 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki Dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki Dian itu ialah ketujuh jemaat. 主耶稣在这里讲解金灯台的奥秘。 Di sini Tuhan Yesus menjelaskan rahasia 他 kaki Dian. 他说他右手拿着7个星啊，还有7个金灯台。 Dia mengatakan tangan kanannya memegang 7 bintang dan 7 kaki Dian. 那7个星就是7个教会的使者，就是教会的工人，神的工人。 7 bintang dikatakan adalah malaikat ketujuh, malaikat yaitu pekerja kudus 那7个 gereja. 灯台是什么？主耶稣说，7个灯台就是7个教会。 Sedangkan kaki Dian, maksudnya Dian itu lampu, itu adalah jemaat yaitu 那很 gereja. 清楚的，耶稣在灯台中间，就是耶稣在教会中间。 Jadi kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kaki Dian, berarti Tuhan Yesus di 在 tengah-tengah 7个教 gereja. 会的中间， Di tengah-tengah 7 gereja. 在所有教会的中间。 Di tengah-tengah seluruh 我 gereja. 们全球，你知道多少个真耶稣教会吗？ Apakah tahu berapa banyak gereja Yesus Jati 在东 sedunia 半球、 ini? 西半球，在阿根廷，在哪里都有我们真耶稣教会，在世界的角落都有真耶稣教会。 Di belahan timur, belahan barat, di Argentina, di seluruh pelosok dunia ini 有一些 ada 我们根 gereja 本也 kita. 不知道，有些我们根本不认识。 Ada tempat yang bahkan kita tidak tahu. 我们怎么能够成为一家人？我们怎么能够联络啊，成为一个同心这样来敬拜神呢？ Bagaimana kita bisa menjadi satu keluarga, bersatu hati, beribadah pada Tuhan? 耶稣在中间，把我们所有的教会、所有的信徒都联合起来，牵连起来。 Yaitu Tuhan Yesus berada di tengah-tengah gereja yang menghubungkan dan mengikat semua 所 jemaat. 以耶稣在教会中间，这是个非常重要的位置，非常重要的一个信息。 Karena itu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah gereja. Ini adalah posisi yang paling penting dan mempunyai arti yang sangat penting. 重要的启示就是，真耶稣在无论全球哪一间教会，那个中间最重要的位置就是耶稣，不是某某人，不是长老，也不是传道，就是耶稣。 Jadi di seluruh dunia gereja kita yang ada di tengah-tengah itu bukan penatua, bukan pendeta, tetapi Tuhan 好 Yesus，我们 sendiri. 已经知道了灯台是什么。 Sekarang kita sudah tahu apa kaki Dian itu. 现在回答第二个问题。 Sekarang pertanyaan yang kedua. 那主耶稣在灯台，在教会中间，他在做什么呢？ Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kaki Dian itu mengerjakan 我 apa? 们看2章的第1节， Kita baca pasal 2 ayat 1. 请念。 Pasal 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh firman itu di tangan bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. 看到吗？这里说主耶稣在金灯台中间怎么样？在灯台中间行走啊，走来走去啊。 Jadi dikatakan di sini Tuhan Yesus berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. 主耶稣在教会中行走有2个意思。 Tuhan Yesus berjalan-jalan di tengah-tengah gereja ada 2 makna. 第一个意思就是他在教会里面巡查，一直走来走去，走来走去，走去走来，一直在巡查我们，巡查教会。
Yang pertama, dia keliling untuk memeriksa, untuk inspeksi gereja. 所以主耶稣对教会、对你跟我都非常清楚的。 Karena itu Tuhan Yesus tahu benar tentang gereja, tentang Anda, tentang 你 saya. 做了什么事，你不要以为耶稣不知道，他非常知道，因为他在教会不断的走来走去，不断地在巡查我们、查看我们。 Apa yang dikerjakan Anda, Tuhan Yesus tahu persis. Karena Tuhan Yesus berkeliling melihat semuanya itu. 所以你看第2章的时候，他对7个教会哦，每一个教会他都说我知道。 我知道你的行为，我知道你的事情，我知道你在做什么，我知道什么，他都一直讲我知道，我知道。 Dan kepada 7 jemaat ini, selalu Tuhan Yesus mengawali ucapannya dengan aku tahu segala pekerjaanmu. Ke-7-7-nya dia mengatakan aku tahu. 他为什么会知道？ Kenapa dia bisa tahu? 因为他不断的在教会里走来走去呀、 Karena dia senantiasa berjalan di antara gereja. 我们的神，我们的耶稣不是一个懒惰的耶稣啊，他是 Tuhan- 非常勤劳的耶稣啊， Tuhan- 在教会不断的走来走去啊， Tuhan kita bukan Tuhan yang malas, dia berjalan terus tanpa henti. 所以他什么都知道。 Karena itu dia tahu segalanya. 我们做什么事情他都知道，所以你放心，所以你不要以为主耶稣不知道，你受的痛苦，你受的逼迫，他都知道。 Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita alami, semua Tuhan Yesus tahu dan kita karena itu juga boleh menjadi tenang kalau kita mengalami penderitaan. 在教会行走的第二个意思， Berjalan di antara gereja ada makna 就 kedua, 是说主耶稣在教会的所作所为，他所做的事情， yaitu apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di dalam gereja. 这个叫做耶稣在教会行走，他在做了很多的事。 Artinya Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengah kaki dia itu adalah dia banyak bekerja. 所以在我们教会里面有许多主耶稣的见证， Karena itu di dalam gereja kita banyak kesaksian Tuhan 所以 Yesus. 在我们的信仰里面有许多主耶稣的作为、神的见证。 Dan di dalam hati kita juga tercatat banyak sekali kesaksian-kesaksian Tuhan 这 Yesus. 些都是主耶稣在教会行走的见证。 Itu adalah kesaksian di mana Tuhan Yesus berjalan bekerja di dalam 现在我 gereja. 就开始来讲耶稣在教会的见证。 Sekarang saya mulai menjelaskan kesaksian Tuhan Yesus di dalam gereja. 第一个见证， Kesaksian yang pertama, 暂时进不了天国，暂时， untuk 暂时 untuk sementara tidak bisa masuk ke sorga. 能够进就是进，不能够进不能够进。为什么叫做暂时进不了呢？ Kok begitu ya? Masuk ya masuk, tidak masuk ya tidak masuk. Kenapa dikatakan sementara tidak masuk? 原来这个见证是死人复活的见证来的。 Ternyata yang dia maksud adalah kesaksian orang mati jadi orang bangkit orang 我 mati. 们教会有一位姐妹，她有心脏病的问题，紧急送院，结果在手术台的时候死去了， Ada 断气了。 seorang saudari sakit jantung, kena stroke dan dia dikirim ke rumah sakit dan di atas meja operasi dia meninggal dunia. 那么那个医生跟护士都确定他已经死亡了，没有了生命的迹象。 Jadi baik dokter maupun suster sudah memvonis dia itu sudah mati. 那些仪器啊，那个电子仪器啊，也显示没有生命迹象了，已经死亡了。 Dan itu layar TV-nya semua menunjukkan itu tidak ada kehidupan lagi. 那医生就吩咐把我们的姐妹盖上一个白布，表示她已经死亡。 Dan dokter lalu menyuruh menutupi jenazah itu dengan kain putih. 然后 Maksudnya sudah mati. 然后就有人把她推出来，推出手术室。 Jadi ada orang lalu kemudian mengeluarkannya dengan kereta dorong 就在 keluar dari kamar 就是在 operasi. 这个死亡的这段时间呢、其实天使把她接到天上去啊。 Sesungguhnya satu masa dia meninggal itu malaikat bawa dia ke sorga. 这个见证是我亲自听他讲的，也亲自见这个见证的人。 Dan kesaksian ini saya dengar langsung daripada yang 而且 bersangkutan. 这个见证才前年的事情，才2年前的事，不是很久的。 Ini terjadi 2 tahun yang lalu, belum terlalu lama. 我们常常听到死人复活，那是很久以前的见证，有没有？ Kita kalaupun mendengarkan kesaksian orang mati bangkit, biasanya sudah puluhan tahun yang lalu. 感谢主，这前年的事情，才2年前的事而已。 Tapi puji Tuhan, saya mendengar ini kejadiannya 2 tahun yang lalu. 他说呢，他看到有几位天使呢，从天上下来到他的床边呐、把他接到天上去。 Dia bersaksi bahwa ada malaikat turun ke samping dia, lalu membawa dia naik ke 这时 sorga. 他已经离开地上了，跟天使飞在空中了，已经在天上了。
Dan waktu itu dia meninggalkan bumi ini dan bisa terbang ke langit. 结果他的衣服是白衣来的，他的衣服转变成白衣的。 Dan baju dia yang pakai itu juga berubah jadi warna putih. 那么突然间他的白衣现出一行字来啊，出现一些字啊。 Dan di atas bajunya nih muncul huruf tulisan. 你知道那个字写什么吗？ Tulisan apa? 想不想知道？ Mau tahu nggak? Mesti lah. Mestilah. 那个字写作他的工作还没完成。 Tulisannya adalah pekerjaan dia belum selesai. 那几位天使看到这些字他的工作还没有完成，突然间就停止飞翔了，停止进天国了，在半空中停在那边呢。 Dan malaikat melihat ada tulisan itu, dia baca belum selesai. Jadi tiba-tiba dia berhenti di tengah langit, tidak bergerak. 好像天使在讨论啊，那他听到其中一位天使讲， Dia mendengar malaikat itu lagi dialog. 其中一个天使说：“这样他的工作还没有完成，这样就不能够进去了。” Dan ada satu malaikat mengatakan, loh dia belum selesai pekerjaannya, tidak bisa masuk 结 surga. 果又把他送回来。 Lalu malaikat itu antar dia kembali ke bumi. 这个时候他的尸体被推出来嘛， Waktu itu 在推出来的时候呢，突然间有一个 nurse 看到他的脚在动啊。 waktu jenazahnya itu didorong keluar dari kamar operasi, tiba-tiba ada seorang suster melihat kakinya bergerak. 那么医生也看见了， Dan dokter juga lihat itu. 那刚好他的亲戚是外教会的牧师，要来为他祷告的，本来是要来为他祷告的。 Dan ada satu keluarganya, sebenarnya juga pendeta gereja lain, datang untuk mendoakan dia. 他看到他的手是推出来了，已经死了，所以他觉得很难过。为什么我不早一点来呢？为什么我这么迟呢？ Dan pendeta itu menyesal sekali kenapa dia terlambat datang sehingga sekarang yang keluar itu sudah jenazah. 这时那个牧师也看到他的脚在动呀， Nah, pendeta itu juga melihat kaki saudari itu bergerak. 所以他就大声说：“死人复活啊！死人复活了！” Lalu dia teriak-teriak, orang mati bangkit, orang mati bangkit. 所以医生跟那护士又赶快把他送回手术室， Jadi dokter dan suster buru-buru masukkan dia lagi ke kamar 把 operasi. 那个布打开来，他的眼睛噔张开来，然后会眨眼的。 Dan kainnya dibuka dan lihat itu mukanya itu matanya sudah bisa berkedip-kedip ya. 感谢主，这是2年前发生的这么大的神迹，在我们教会里面。 Jadi ini adalah kesaksian mujizat besar yang terjadi 2 tahun lalu di 可是 gereja 不信 kita. 的人觉得这个不是真的死了，因为在医学上有一种叫做假死，它不是真正的死，它只是暂时没有气而已，很多解释的啦。 Orang yang tidak percaya cari segala macam penjelasan mengatakan itu kematian palsu ya, secara medis bisa ada 然后 teori-teorinya. 然后这种情况医生不知道吗？专业医生不懂吗？ Tetapi dokter spesialis juga tidak mengerti tentang 我 itu. 们很靠着那些仪器、那些科技，难道那些科技是乱来的吗？ Dan dokter kan hanya mengandalkan instrumen-instrumen itu. Apakah instrumen itu semua ngaco? 然后呢，那个天使来带他去也是假的嘛？ Dan lalu ada malaikat yang jemput dia naik ke surga, apa itu cerita isapan 不 jempol. 信的人就是死人在他面前复活，他们也不信，这话是真的。 Orang yang tidak percaya sekalipun melihat ada orang mati bangkit tetap tidak percaya. 那么他虽然好了，复活了，可是他不能够走路都一直在坐轮椅。 Dan saudari ini setelah bangkit masih tidak bisa jalan sendiri, 那什么时 duduk 候 di kursi 什 roda. 么时候他可以走路呢？ Nah, kapan dia lalu bisa jalan sendiri? 他回到家过后呢，他一直在想，主耶稣说我的工作没有完成，到底主耶稣要我做什么呀？ Setelah dia pulang, dia pikir Tuhan Yesus kasih tahu saya pekerjaanmu belum selesai. 他想， Apa itu? 他就想我从最简单的工作做起，就是读圣经， Lalu 读 dia 神 pikir, 的话。 saya mulai yang paling sederhana aja dulu, yaitu baca Alkitab, baca firman Tuhan. 因为信主这么久没有真正读过圣经，一本圣经都没有读完。 Karena setelah percaya demikian lama, belum pernah dia selesai baca 我 Alkitab 相信 ini. 坐在我们前面的，我相信很多人一本圣经都没有读完的，对不对？ Mungkin di antara kita ini ada yang belum pernah
baca selesai satu kitab ini. 不要讲你们啊，我还没有做传道之前，我也是没有读完一本圣经的，因为要进神学才拼命读啊。Jujur saja, sebelum saya jadi pendeta juga saya belum pernah selesai baca satu kali ini. Tapi setelah masuk teologi, saya mati-matian baca 那 Alkitab. 么他就开始从创世纪第1章第1节开始读到启示录最后一节。 Dan dia mulai dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal terakhir ayat 大概 terakhir. 这个时间是1个月左右啦，一个 Kira-kira 月还是1个月多一点啦。 Dia pakai waktu 1 bulan kira-kira. 他读完了哈，他比如说读到最后一章，最后读完了哈，他就盖起来，很自然的就站起来。 Nah, selesai dia baca Alkitab ini, langsung dia berdiri. 其实他已经忘记他不能够走路的，好像我们做完功课啦，做什么我们就盖起来就直接走啊，这是很自然的呀。 Jadi dia lupa, rupanya dia tuh tidak bisa jalan. Jadi secara alami aja, secara wajar atau secara otomatis dia tutup Alkitab, langsung berdiri jalan. 他自己还没有发现到神迹在他的身上发生，他自己都还没有发现到。他走到客厅的时候，他儿子出来看到，妈妈，你怎么可以站起来？你为什么可以走路？ Dia sendiri tidak sadar terjadi mujizat besar. Sampai dia jalan sampai ke kamar tamu, anaknya melihat, terkejut. Ma, kenapa bisa jalan gitu ya? 他才发现到，我可以不但只可以站起来，我还可以走路。他才发现到神迹在他的身上。 Barulah dia terkejut dan menyadari bahwa sekarang dia bukan saja bisa berdiri, bisa jalan. Luar biasa mujizat yang terjadi padanya. 你说奇妙不奇妙？ Mengherankan atau tidak? 圣经读完了就可以起来了，可以走路。 Selesai baca Alkitab, bisa berdiri, bisa jalan. 因为他在想哦，到底神要我做什么工呢？那我连读圣经都没有读，都没有好好读，我就从这里开始吧，开始做起吧。 Jadi dia merenungkan apa maksud Tuhan, pekerjaanmu belum selesai. Jadi dia pikir mulai dengan baca Alkitab saja 这个 dulu. 是每个人，包括小孩子都可以做得到的事情啊。 Jadi baca Alkitab ini bisa dilakukan oleh setiap orang termasuk anak kecil sekalipun. 那原来神要我们做的工，要他做的工有2方面， Ternyata Tuhan mau dia melakukan pekerjaan ada 2 bidang. 也是其实也是对我们讲的。 Dan itu juga diucapkan untuk 第一 kita semua. 神要你做的圣工，你有没有做？ Yang pertama, Tuhan mau Anda melakukan pekerjaan kudus, sudahkah engkau lakukan? 或者是教会有安排的或者被教会交托的一些工作有没有做？ Kalau gereja misalkan sudah mengatur Anda tugas ini, melakukan ini, sudah belum melakukan. 那还有你这样在想，神要你做的是什么工？ Yang kedua, Anda harus berpikir, Tuhan mau Anda lakukan 神要 apa? 我去传福音，要去做见证，我有做吗？ Tuhan mau kita keluar memberitakan Injil, kita sudah lakukan tidak? 这是神要他做的圣工，第一个。 Jadi ini adalah pekerjaan kudus yang Tuhan mau dia lakukan. 第二个， Yang kedua, 他自己要做的工作，自己要做的，不是神要他做的，他自己要做的，他接受他的责任呐。 yang kedua, dia berpikir apa yang dia sendiri mau lakukan. 我问你， Tanggung jawab dia 我问你， sendiri. 你自己的圣工，你自己的工作是什么？你要做的，你自己一定要做的。 Coba tanya pada diri sendiri, apa pekerjaan yang Anda sendiri mau lakukan? 想得到吗？ Sudah terpikir belum? 简单说，我自己要做成得救的功夫，我要自己让自己做成我得救进天国，这个我要做到，这个是我的功，我的责任，我自己要做到的。 Singkatnya adalah pekerjaan yang mau kita lakukan adalah untuk mengerjakan keselamatan. 我们 Kita sendiri harus mendapat keselamatan itu harus kita kerja. 教会传道长，这只能够帮助你、鼓励你而已，但是你自己要做的。 Gereja pengerja hanya bisa membantu Anda untuk melakukan tugas atau tanggung jawab Anda sebagai jemaat. Anda yang harus lakukan. 神要他做的，他也没有做到；他自己要做的也没有做到。 Jadi sebelumnya apa yang Tuhan mau dia lakukan dia belum lakukan. Terus apa yang dia wajib lakukan dia sendiri juga belum lakukan. 那么想想看，那么如果以后如果我们也是这样，进到一半上不了了，要上去的时候上到一半上不了，那怎么办呢？ Coba bayangkan ya, kalau suatu hari ya kita diangkat tengah jalan gitu ya, berhenti nggak bisa masuk, bagaimana? 如果进不了还可以回来重新再来，那还 OK， 你知道吗？ Ya. 还可以回来呀。
kalau tengah jalan itu diturunkan lagi, jadi manusia lagi masih oke gitu. Ya. 最怕的上不进去又下不来。 Yang ditakutkan adalah nyangkut di tengah-tengah, tidak naik tidak 你 turun. 看那个在我们现在没有灯啊灯啊的，没有，不然你就是进去，不然你就是下去了，下地去阴间了。 Kita tahu tidak ada yang di tengah-tengah, mau naik ke sorga, mau turun ke neraka. 我的意思是说，不像他这样可以重新复活啊。 Ya, tidak seperti saudari ini bisa turun lagi dan bangkit 这 dari 是神 kematian. 特别的借助这个见证来提醒现在的教会、现在的弟兄姐妹。 Jadi melalui mujizat ini Tuhan mengingatkan kita semua, 你的工作还没有做完 pekerjaanmu belum selesai. 啊！我们再讲第二个见证。 Kesaksian yang kedua, 主，那有一个慕道者啊，有一个慕道者已经慕道了16年了。 ada seorang yang sudah menjadi simpatisan 16 tahun. 那洗礼回来，他马上跟教会说我要洗礼，洗礼完毕了，他去看洗礼嘛。回来过了，他跟教会说他要洗礼，他要报名洗礼。 Dia ikut menyaksikan sakramen baptisan, dia sendiri belum dibaptis ya. Tapi selesai baptisan itu di gereja dia mengatakan saya mau dibaptis. 教会问他说我这几天就已经叫你跟你的女儿一起洗，你自己不要啊？啊，你为什么现在要洗礼呢？ Lalu gereja bertanya, kita sudah berhari-hari kasih tahu kamu dan anakmu supaya kamu dibaptis, kamu tidak mau? 他说：“哎呀， Kenapa 都一样 sekarang? 的啦，他是外教会的信徒啊。他说都一样的，都一样的啦。 Nah dia ini kan jemaat gereja lain, dia mengatakan semua sama lah. 传道跟他讲，你一直讲一样，那现在为什么要洗礼？哦，现在我看到不一样的，现在已经不一样了。 Nah dia lalu pendeta kan tanya, kamu selalu bilang tidak beda. Sekarang apa bedanya? Dia bilang, saya sekarang lihat yang tidak samanya, yang berbeda. 原来在洗礼的时候，他看到4件事情啊，在意象中的4件事情。 Ternyata sewaktu baptisan dia menyaksikan 4 penglihatan. 第一，他看到许多的天，非常多的天使。 Pertama dia melihat banyak sekali malaikat. 第二，他看到婴孩，每个洗礼的人起来的时候就是一个婴孩，一个 baby。 Kedua, dia melihat setiap orang yang dibaptis naik dari air adalah seorang 第 bayi. 三件事，他看到洗礼上来的那些 baby 哈，天使都给他盖印，盖在额头上，给他打印。 Dan yang ketiga, bayi yang naik dari air itu, malaikat kemudian memeteraikan satu cap 第 di 四件， dahinya. 每一个婴孩都被接到天上去，被天使一个一个这样接到天上去。 Dan yang keempat, malaikat lalu menyambut, membawa bayi-bayi itu ke sorga. 原来当我们在奉主的名洗礼的时候啊，他就看到很多天使哦，有一些在水上，那有一些呢，在一直好像楼梯这样，一直把一个接一个接到天上去， Dan dia 一个接一个接到天上去。 dia melihat malaikat itu banyak sekali dari air, ada jenjangnya tuh. Malaikat sampai ke sorga. 我们也常常听到很多天使的见证，洗礼很多天使的，但是没有看到这样好像楼梯这样排上去的，没有听过这样的。 Kita banyak mendengar kesaksian tentang malaikat sewaktu baptisan. Cuma belum pernah mendengar ada seperti ini, malaikatnya bersusun sampai ke 这是他 sorga. 看到那些洗礼的人，那时洗礼哈，有老人，有少年人，也有中年人。 Dan waktu baptisan itu ada orang tua, ada orang dewasa, ada juga anak-anak. 每一个从水里上来的时候，就是一个 baby 啊，变成一个小婴孩啊， Dan 每个都是一个婴孩，老人家也是一个婴孩。 jadi setelah naik dari air dibaptis itu ya, termasuk orang tua semuanya jadi bayi. 那一从水里上来，就天使抱起来，抱走他。 Dan naik dari air langsung disambut sama 那有一 malaikat. 个天使就给他盖印，盖在他的头上。 Lalu ada malaikat lain lalu mencap meterai 然后 di 呢，一盖 dahinya. 好印呢，就这个天使就把他接到第二个，接到第三，第三接到第四，一直这样接上去的， Dan 把他 malaikat 带到神那 malaikat 边 itu 去了。 kemudian menyerahkan kepada malaikat di atasnya terus sampai ke atas. 哈利路亚！ Haleluya ya. 这是一个外教会的信徒做的见证，在我们真耶稣教会慕道10几年不愿意洗礼，每个都说一样的，都一样的，耶稣都是一样的。 Ini adalah kesaksian yang disampaikan oleh seorang simpatisan dari gereja lain waktu menyaksikan penglihat ini di waktu kita. 现在他说不一样了，真耶稣教会不一样了。 Karena itu sekarang dia mengatakan baptisan gereja Yesus Sejati berbeda. 然后他说他要洗礼， Karena itu dia mengatakan saya mau 然后 dibaptis. 说
再读圣经，再多听道理，认真听道理，再认真读圣经，以后再跟你洗。他说又要以后啊，那以后要到底几久呢？最少半年。Lalu 最少半年。 pendeta kasih tahu baca Alkitab dulu lah. Nanti setelah baptisan ada gilirannya ini. Kapan? Dia bilang, ya kira-kira setengah tahun 结 lagi 果 lah. 真的半年后他洗礼了。 Setengah tahun kemudian benar saja dia dibaptis. 那么这个见证有没有圣经根据？我们像一个婴孩，然后被接到神那边去，然后被打印，圣经有没有这样记录呢？ Kesaksian seperti itu ada nggak dasarnya di Alkitab? 每一个天使的动作，天使所做的都是有圣经根据。 Bahwa semua gerakan, semua pekerjaan Alkitab, semua ada dasar di Alkitabnya. Malaikat ada. 因为我的时间有限，我还有几个见证要跟大家讲。我们不用是每一个圣经都看了哦，不用每一个圣经都看。 Karena waktunya terbatas, kita tidak buka satu persatu ya. 好，我们来看启示录12章， Kita buka Wahyu pasal 12. 你看是一个 baby 有没有？一个 baby 有没有？是第5节。 Pasal 12 ayat 5. 请读第5节。 Pasal 12 ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. 哦，在第1节跟第2节说，有一个妇人在怀孕，在生孩子。教会是一个妇人，原来这个是教会在生孩子，这个妇人是教会。 Ayat 1 menceritakan ada seorang perempuan yang melahirkan. Perempuan ini adalah gereja. 那他生了一个孩，刚刚生那个孩，那就是 baby 咯。 Dia melahirkan seorang anak laki-laki, tentu ini bayi, 而 bukan? 这个孩子呢，被提到神的宝座去，被带到天上神那边去了。 Dan bayi ini, anak itu dibawa lari kepada Allah 受 dan ke tahtanya. 受神保护了，属于神啊。 Jadi dilindungi Hap. dimiliki oleh Allah. 意思说，我们洗礼的那一刻，我们就是畜生啊，像 baby，我们都是婴孩。 Sewaktu kita selesai dibaptis, kita lahir kembali, 所 berarti ada 以 seperti 圣 bayi. 经常常勉励我们要长大成人，不要一直 baby，10 年后还是 baby，20 年后还是 baby，还要吃年年。 Karena itu Alkitab juga mengatakan kita harus tumbuh dewasa, jangan setelah 10 tahun masih bayi, masih menyusu. 每天还要听那种很好听的道理啊，听了自己很爽的道理。 Masih saja mau mendengar khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga. 那个是在吃奶啊。 Itu adalah minum susu. 我们现在要长大了，要吃硬饭，要吃饭了，那是很严厉的道理、圣洁的道理、悔改的道理，我们都要听了，多听了，吃饭了。 Kita harus banyak mendengar firman-firman yang seperti makanan keras, 然后这个孩子呢， yang 被 kudus. 这个孩子将来要用铁杖管辖万国，就说神对每一个孩子都带着一个期望，他能够有权柄的来建立教会，在为神的国来侍奉。 Anak itu di ayat 5 kita baca menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Artinya Allah akan dengan kuasa juga membina anak itu. 说每一个孩子，每一个洗礼了的孩子，神的孩子，神对他都有这样的期望。 Jadi setiap anak Allah yang selesai dibaptis, Allah mempunyai pengharapan seperti itu. 然后被带到神的宝座，就是说他是属神的。从那一刻开始，他完全就属神，不属世界的，不属撒旦的，不属任何人的，属神的，被带到神那边去，属真神的。 Dan dia dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi maksudnya bahwa anak itu adalah benar-benar bukan lagi milik dunia, tetapi adalah milik Allah. 所以我们也被称为天国人，有没有？我们叫做天国人， Karena itu 天上的人。 kita disebut sebagai warga sorga. 我们来看腓立比书的第3章， Kita buka Filipi 第3章 pasal 3. 啊，为什么？什么叫做被带到神那边去？ Filipi pasal 3, kenapa semuanya dibawa ke hadirat Allah? 就是他现在是属于天国的人，属于神的，属于天国人来的。 Yaitu mereka yang milik sorga, adalah warga sorga. 啊，请读20节。啊，这里20节说，我们却是天上的国民，有没有？我们是天上的国民。 Ayat 20 mengatakan karena kewargaan kita adalah di dalam 我 sorga. 们虽然现在在地上，只是在地上等候耶稣来接我们上去而已。 Walaupun sekarang kita ada di dunia, kita menanti Tuhan Yesus untuk menyambut kita untuk masuk ke sorga. 好，这些呢，见证都是主耶稣在教会在灯台中间行走的见证。 Dan kesaksian-kesaksian itu adalah kesaksian di mana Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengah kaki dia. 好，还有一些时间，我们继续做第3个见证。
Sekarang kesaksian yang ketiga. 那有时啊，我们当传道的、侍奉主的哈，有时越做越糊涂啊，有时老了啊，做久了会糊涂啊，会做错误的决定啊。Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, ya, semakin tua semakin pikun, bisa salah ya, bisa ambil keputusan yang salah. 没有错，做很久了，几十年了，很多经验没有错，但是有时你很多经验，不代表你不会做错事，不代表你的决定不会错。 Jadi hamba Tuhan sudah puluhan tahun, banyak pengalamannya, banyak bisanya, tidak berarti tidak pernah salah. Bisa salah juga. 有一个老传道召集会议，决定要把一个聚会所关掉，不要了。 Ada seorang hamba Tuhan yang sudah tua, lalu mengambil keputusan, ada satu kemah doa mau ditutup. 因为在那边十几年了，没有成长的，没有人洗礼的。 十几年还是这么多，就是那几个信徒，所以他说浪费时间了，不要了啦。 Karena sudah puluhan tahun jumlah jemaat di gereja kecil itu tidak tambah-tambah. Dia bilang buat apa buang waktu? 因为他是老传道，他讲话又很有力量啊，有一些负责人都不敢反对他呀。传道要关教会的，觉得怪怪的，但是又不敢反对他呀。 Karena dia adalah pendeta senior, nggak ada yang berani bantah dia, ya sehingga ya semua turut pada apa yang dia katakan. 他们在 Mau 这里， tutup gereja. 他们在这里开会要把教会关掉。你知道在那个聚会所那边发生什么事吗？ Tahu nggak apa yang terjadi di sini? Lagi ambil keputusan tutup. Di sana terjadi apa? 有几个那个邻居呀、周围的邻居呀、看到那个聚会所里面有很多天使呀，天使在聚会所里面呢、飞来飞去，在教会里面飞呀、Ternyata tetangga-tetangga di gereja kecil itu melihat bahwa di dalam gereja itu banyak malaikat terbang 然后呢， sana 有 sini. 两个突然间变得很高大的，因为天使是灵嘛，在屋子里面突然间高过屋顶啊，两个天使，一个在前，一个在后。 Ada dua malaikat kemudian berubah bentuknya jadi besar sekali, lebih tinggi daripada atap. Satu di depan, satu di 然 belakang. 后天使伸出他的翅膀，很大的翅膀，这样盖住这个教会。那前面、后面那个也是伸出膀这样盖住教会，前面这个也是这样。 Dua malaikat itu masing-masing membentangkan sayapnya untuk mengelilingi, menutup gereja itu di belakang dan di depan. 如果我们读那个出埃及记那个会幕哦，你读到那个夜柜，就是有两个天使哈、哦，用翅膀保护的，保护做夜柜的，有没有？ Kalau di perjanjian lama tentang tabut perjanjian, kita bisa lihat di atas tabut itu ada tutup pendamaian, di atasnya ada dua kerubin, dua malaikat juga seperti itu. 原来这个意象告诉我们什么？主耶稣派天使保护这个教会，这个教会是他的。 Maksud penglihatan itu apa? Yaitu Tuhan mengutus malaikat melindungi gereja. 主耶稣没有给我们的信徒看，都给外邦人看，都给邻居看。 Tuhan Yesus tidak memberi penglihatan itu kepada jemaat, tapi kepada tetangga, kepada orang yang belum 为什 percaya 么给我们 Tuhan. 看？我们都没有信心啊，我们都把教会关掉，为什么给你看呢？给外邦人看吧，外邦人来见证我们的教会吧，见证神同在，见证这个是神的教会。 Kenapa Tuhan tidak memberikan penglihatan itu kepada jemaat? Karena jemaatnya tidak beriman, mau tutupin gereja itu. Jadi kesaksian itu diberikan kepada orang luar supaya mereka bisa percaya pada 后来 Tuhan. 外邦人一直在议论纷，一直在传这件事情哦。我们的教会的一些负责人听到了，赶快去找传道啊！一见到传道就骂他呀，传道你老糊涂了你越做越糊涂啊你。 Jadi tetangga itu kan jadi bukan gosip ya, tapi jadi cerita itu didengar oleh jemaat kita cepat-cepat datang ke gereja, lalu ketemuin pendeta itu menegur gereja, kamu udah bodoh sekali bikin keputusan tutup itu. 你要把神的教会关掉，主耶稣派天使来保护啊，天使在保护着教会啊，外邦人的见证啊。 Pendeta mau tutup gereja itu, sekarang ada kesaksian orang luar justru melihat Tuhan kirim malaikat untuk melindungi gereja itu. 我们没有时间看圣经哦。 Ya, kita tidak ada waktu 你 lagi 自己看 baca 马太福音 Alkitab. 书18章 Matius pasal 18, 19到20节。 pasal 18 ayat 19 sampai 那边耶稣 20. 说，只有2个人、3个人聚会，奉我的名聚会，就是说我跟他们同在，我要跟我们同在。
就2个3个啊。 Di suatu tempat ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus menyertainya di sana. 何况那个教会里面有整10个信徒呀。 Dan apalagi di gereja itu ada belasan jemaat. 如果用耶稣讲的2个3个，他超出好几倍的人数出来呀。 Jadi 超过 kalau 好几倍啊。 belasan itu adalah berkali-kali lebih banyak daripada 2 atau 3 yang dikatakan Tuhan Yesus 不对 itu. 看，2个耶稣都要来，都要跟我们同在，何况有整10个信徒。 Jadi kalau 2 saja Tuhan Yesus mau menyertainya, apalagi kalau ada belasan. 因为我们的思想属世化了，走世界的道路。 Karena pikiran kita sudah menjadi duniawi. 老实讲，如果你是做生意的，如果你是开公司的，这个生意都没有的，都没有客人的，要来干什么呢？啊，浪费时间、浪费金钱的，对不对？ Jadi 那个是世界的思想、世界的方法。 Jadi orang dunia berpikir kalau bikin usaha, langganannya cuma ada beberapa orang, buat apa buang waktu investasi di situ. 但是神 Itu 的 kan 国、 cara 神的家、 pikiran 神 orang 的教育 dunia. 不是做生意啊，不是讲赚钱的呀，讲救灵魂，一条灵魂啊，主耶稣都高兴到半死呀。 Tetapi di dalam gereja kita bukan bicara soal bisnis, tapi Ya. kita bicara untuk menyelamatkan satu roh pun. 你说 Tuhan Yesus sudah senangnya setengah mati. 你说那边只有整10个人，感谢主，那边有整10个人在奉主的名聚会，在那边祷告，在那边唱诗，在那边读圣经，在那边听道理，那不是神的荣耀吗？那个不是神的荣耀吗？ Kalau kamu mengatakan cuma ada 10 orang, tapi bagi Tuhan Yesus di situ ada 10 orang, di situ menyanyi, berdoa, memuliakan Tuhan. 如果关掉了，1 orang pun tak ada， Kalau 关掉了 ditutup, 1个都没有。 kalau ditutup 1 orang pun tidak ada lagi. 呀，就是有时说，有时我们经验哈，我们说我很有经验，我们呢有时糊涂啊，做 Jadi 错误的决定啊。 Jadi kalaupun kita banyak pengalaman, banyak garam apanya itu ya, tapi bisa bodoh ya, bisa ambil keputusan yang salah. 我们走错的时候，我们决定错，你看主耶稣怎么样提醒我们， Nah, 天使怎么来警告我们？你看， kalau kita mengambil keputusan salah, Tuhan Yesus memperingatkan kita dengan kirim malaikat 这 itu. 些都在见证耶稣在教会里面行走，在教会里面有神许多的作为。 Semuanya itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengah kaki Dian. Dia sedang bekerja. 我们在讲最后一个见证， Satu kesaksian terakhir. 那就是我们千万不可以拿不义之财，或者不可以去贪不义之财。 Jangan tamak atau mengingini harta yang tidak sah, 哦， tidak benar. 不义之财就是我们不应该得的，不可以拿的，我们千万不要去拿，千万不要去赚，那个不是我们可以赚的。 Jadi harta atau kekayaan atau benda yang tidak halal itu adalah yang tidak patut kita dapati. Jangan kita pikirkan untuk 我们先 dapatinya. 看马太福音书27章 Matius pasal 27. 啊，马太福音书27章， Matius pasal 27. 是吗？哦，不是哦，那个是使徒行传吧？使徒行传第1章吧？使徒行传第1章 Kisah para Rasul 啊。 pasal 1. 好，那是 Kisah para Rasul 那是这个15节到20节里面的事情。 dari ayat 15 sampai 20. 这里记载犹大出卖耶稣他把那个钱他不敢用啊，他丢在圣殿里面给回祭司，祭司都不敢要啊，那些祭司都不敢要。 Di sini menceritakan Yudas yang pengkhianat itu mendapatkan uang berapa itu, dia setelah itu mengembalikannya, tapi imam pun menolak uang haram itu. 他得到这个钱，但是他用不到，后来他自己也不敢用，别人也不敢用，结果拿来买一块地来埋葬死人了。 Uang yang dia dapat itu tidak halal. Dia dapat, dia tidak berani pakai, dia kembalikan, orang juga tidak berani pakai. Akhirnya dibeli satu bidang tanah untuk jadi tanah pekuburan. 我们教会在一个kampung，在一个村落建了一个新的会堂，差不多要建好了。 Gereja kita di sebuah kampung mendirikan satu gedung gereja hampir selesai. 那要建好的时候呢，村里面有一个恶人就来恐吓教会，要跟教会拿钱。 Ada satu orang preman di kampung itu
kemudian memeras gereja, ngancem minta uang untuk tebusan. 他说：“你如果你不给我钱呢，我每天都来捣蛋，来破坏我们的教会。” Dia mengatakan kalau saya tidak dikasih uang, saban hari saya akan datang untuk ngaco. 那么有些信徒说：“不要怕他，不要理他，不用给钱他。” Ada jemaat yang mengatakan, peduli, jangan acuhin dia. 我们当然也可以这样做， Kita memang bisa demikian 可是我 juga. 们在这里建立会场，教会是要传福音啊，要开布道会的呀，要救人家的呀。 Tapi kita kan tujuan membangun gereja itu kan untuk memberitakan Injil, untuk menyelamatkan roh manusia. 那么他一直来捣蛋，在这个跟教会的关系不好，教会跟村人的关系不好，你怎么样传福音哦？你怎样布道会哦？ Kalau dia mengacau terus, hubungan kita dengan orang setempat juga akan rusak. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil? 所以有一个执事就说：“你要多少钱？ Lalu ada seorang diaken mengatakan, kamu minta berapa? 我要5000块。 Saya minta 5.000 ringgit Malaysia, 5.000 ringgit. 啊，这里多少不知道了，这里啊，好，5000块，那就是说好，我可以给你，但是你要承诺，你不可以再来捣乱教会。 Diaken itu mengatakan, boleh saya kasih, tapi kamu harus janji jangan lagi mengacau. 他拿了这5000块，他就走了。 Dia terima 5.000, dia pergi. 那是早上啊，那是早上。 Itu pagi 那 harinya. 到下午的时候呢，一些信徒要来帮忙教会的工作，经过那个教会的路，要来教会要经过教会的路。 Nah, sore hari ada beberapa jemaat yang mau datang ke gereja untuk bekerja melakukan sesuatu. 就看到有一个人倒在路边啊，死在路边啊。 Mereka lihat ada seorang yang jatuh di pinggir jalan, mati di situ. 那么下车一看，哎，这个就是早上来拿钱的呀，早上才来拿钱的人啊。 Ternyata itu adalah si preman yang pagi tadi lagi terima duit itu. 他手旁边还有一支酒啊，还没有开的呀。原来他拿了钱哦去买酒啊。 Dan di tangannya masih ada satu botol minuman keras yang belum dibuka. Jadi rupanya dia terima duit beli minuman keras itu. 现在他买了酒都还没有喝到就死掉了。 Dan dia belum sempat buka itu botol, belum sempat minum sudah mati. 然后他的身上呢还有4000多块没有用到啊，就是原来只是买那个酒而已，还有4000多块没有用到。 Dan di kantongnya masih ada 4.000 ringgitan belum terpakai, sudah mati juga dia. 他用不到了。 Jadi 5.000 itu dia sama sekali tidak 那么tidak dapat 有些弟 menikmatinya. 兄姊妹他说：“这是你的钱啊，你拿回去吧，这是你的钱啊。”有些弟兄姊妹 Lalu ada saudara yang mengatakan, itu kan duit kamu ya. Dia akan menyatakan, bawa pulang. 就是说我不要， Dia akan bilang, saya nggak mau. 拿来埋葬他吧，他的丧礼什么全部用掉他吧，我不要。他只是说我不要。 Ya, gunakan uang itu untuk kuburin dia. Saya nggak berani terima, nggak mau terima duit itu. 这是跟这个是马太福音书27章3节那边跟犹大一样啊，马太福音27章。 Ini sama seperti Matius. Yudas di Matius pasal 27 itu ya. Nah, 犹大自己没有用到那个钱，那些人祭司长也不敢用他的钱，然后拿来埋葬死人，拿那些钱来埋葬死人。 Yudas sendiri tidak berani pakai, tidak bisa pakai, imam juga tidak pakai, lalu digunakan untuk beli tanah pekuburan. 啊，感谢神！我们今天晚上在这里聚会，我们看见主耶稣在灯台中间，主耶稣在教会灯台中间。Jadi malam ini kita berkebaktian, kita mendengar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus berjalan di tengah kaki Dian, di tengah-tengah gereja. 第二，我们看到主耶稣不只在教会里面，也在教会里面行走工作。 Bukan saja Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kaki Dian, dia juga berjalan-jalan di tengah 那我 kaki 们 Dian. 听了这5个见证呢，我们看到了什么呢？ Nah, setelah kita mendengar kesaksian-kesaksian tadi, apa yang kita lihat? 我们看到了有不完全的信徒暂时进不了天国。 Kita melihat ada jemaat yang belum sempurna sementara tidak bisa masuk ke sorga. 因为主耶稣不满意， Karena Tuhan Yesus belum puas. 主耶稣满意了，我们就可以进去了。 Kalau Tuhan Yesus sudah puas, baru boleh 所以 masuk. 进天国不是你满不满意，是主耶稣满不满意才可以进去的，知道吗？ Jadi apakah saudara bisa masuk ke sorga? Tidak tergantung apakah saudara merasa puas atau tidak. Tapi Tuhan Yesus puas apa tidak terhadap Anda? 那从今天的见证，我们也看到主耶稣亲自的呼召那些犹豫不决的人主耶稣亲自叫他去洗礼。 Dan kesaksian berikut juga kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus sendiri memanggil
orang yang ragu-ragu sampai akhirnya dia melihat penglihatan 还让 dan 让 terima 他看到 baptisan. 意象中的4件重要的事情。4件啊， Lalu 婴孩啊，这是 ada lagi kesaksian tentang orang yang bangkit itu ya, ada bukan baptisan itu melihat ada 4 ya, dari jadi orok, dicap sama dibawa ke sorga itu ya. 呀。再来，那我们从这些侍奉中也看到也听到，在侍奉中，有时我们做了错误的决定，有时我们不明白神的旨意。 Dan kita juga mendengar kesaksian kadang-kadang dalam pelayanan kita bisa salah, 我们用 bisa 世界的 tidak 想法， mengerti kehendak Tuhan, kita pakai cara-cara dunia. 教会不是这样管理的， Gereja tidak diatur seperti 不 itu. 是讲得到的赚多少得到多少，是讲付出的，是付出的。 Bukan dapat berapa, tapi memberi berapa. 那我们从见证中也看到了贪不义之财的人被神审判。 Dan juga kita mendengar kesaksian bagaimana orang yang mendapatkan harta yang tidak halal malah dihukum sama Tuhan. 你所贪到的钱，拿到的钱，你根本没有命来享受，没有命来去享用。 Uang yang diperoleh itu tidak bisa dinikmati. 这些是什么呢？ Apa artinya itu? 这些都是主耶稣在教会灯台中行走的见证。 Semuanya itu adalah kesaksian Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengah kaki Dian.